Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, terima kasih kepada Tong kerana hadir untuk kelas kita hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar bab 3 iaitu pengangkutan ya. Sebelum ni kita dah habiskan bab 2. Jadi untuk cuti PDPR ini iaitu pembelajaran dari rumah ni, kita akan belajar bab 3 iaitu pengangkutan. Baik, seperti yang kamu lihat dalam di skrin sekarang, ini adalah gambar untuk salur darah, salur darah manusia yang macam berwarna merah donat ni. Sebenarnya dia bukan donat, dia sebenarnya adalah hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin ini adalah sel darah merah. Sel darah merah ni tak boleh nampak pun sebenarnya guna mata kasar. Tapi ahli saintis guna mikroskop untuk besarkan sel darah merah ini, barulah nampak bentuk dia macam ni. Sel darah merah fungsi dia adalah mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, mengangkut makanan ke seluruh badan lah. Okay. Dia punya fungsi sebagai pengangkutan. Sel darah merah ni kesimpulan dia macam lori di dalam kita punya salur darah. Salur darah kita yang ada warna merah, ada warna biru, okey, itu kita panggil salur darah. Dalam dia ada sel darah merah ni, yang berwarna merah ni lah. Okey. Sel darah merah ni dia akan melalui badan, okey, yang utamanya adalah jantung. Okey. Tong, tulis ni 3.1 sistem pengangkutan dalam organisma. Okey tak, Tong? Okey. Dah siap tulis, nanti bagi tahu cikgu. Baik, sistem pengangkutan dalam organisma ni boleh diibaratkan seperti jalan kereta api. Tetapi jalan kereta api tu di dalam badan manusia. Kalau kamu pernah pergi ke Kuala Lumpur, kamu pergi ke KL, terdapat banyak jenis pengangkutan. Kereta api ni pun ada banyak jenis. Ada kereta api monorail, ada kereta api LRT, ada kereta api jenis komuter. Jadi terdapat banyak jenis kereta api. Macam mana kita nak kaitkan dengan sel darah badan ni? Okey, sel darah badan kita ni pun macam tu juga. Dia ada laluannya daripada jantung ke otak. Okey, daripada jantung ke tangan, anggota-anggota badan, ke peparu, ke organ-organ dalam badan. Jadi tanpa sistem pengangkutan ini, darah tak boleh membawa oksigen yang diperlukan oleh sel. Oksigen ni apa? Oksigen ni adalah udara sedutan kita. Bila kita tarik nafas, oksigen ada dalam udara tersebut dan diserap ke dalam sel. Okey, itulah ibaratnya. Okey, keperluan sistem pengangkutan dalam organisma. Apa pentingnya ni? Kenapa kita perlu belajar benda ni? Okey. Okey, jadi boleh tak Tong tulis sikit ni? Nombor 1 Tong. Setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi untuk mendapatkan tenaga. Okey, ini nombor 1 Tong. Okey, you tulis nombor 1. Setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi. Respirasi ni maksudnya pernafasan. Okey. Respirasi ni maksudnya pernafasan. Respirasi ni maksudnya bermaksud pernafasan. Okey, respirasi bermaksud pernafasan. Jadi kalau orang kata respirasi ni apa cikgu? Okey, respirasi ni bernafas. Kamu tarik nafas, kamu hembus nafas. Kamu tarik nafas, hembus nafas. Itu kita panggil respirasi. Okey, respirasi ni bahasa sains. Okey, sains pun ada bahasa dia. Baik. Jadi setiap sel memerlukan oksigen untuk respirasi sel dan nutrien untuk mendapatkan tenaga. Okey. Maknanya kalau tak ada oksigen, tak adalah kita dapat bakar tenaga, makanya kita tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh nak buat kerja. Jadi oksigen ni perlu untuk kita bakar makanan. Baik, pada masa yang sama karbon dioksida dan bahan kumu lain yang dihasilkan oleh sel perlu disingkirkan. Karbon dioksida ni udara yang kita hembus. Okay, kita hembus nafas, ada karbon dioksida. Kita perlu buang karbon dioksida tu, tak boleh simpan dalam badan sebab dia toksik. Okay.
Jadi kita perlu buang. Jadi nutrien-nutrien lain yang kita singkirkan melalui proses penyah tinjaan. Penyah tinjaan ni proses kita pergi toilet, kita buang air kecil, buang air besar, itu penyah tinjaan. Okey. Sistem pengangkutan organisma ringkas ya. Okey, kita bercakap tentang organisma. Organisma ni apa cikgu? Alah, organisma ni sebarang benda hidup. Okey, sebarang benda hidup. Itu bahasa sainsnya organisma. Organisma ni apa? Organisma adalah sebarang benda hidup. Okey, maknanya apa-apa je benda yang hidup yang boleh bergerak, contohnya pokok, contohnya manusia, haiwan, ular, kuda, serangga, itu kita panggil sebagai organisma. Okey, organisma. Batu bukan organisma. Okey, batu bukan organisma. Kejap tahu okey, kamu tulis ni. Organisma nombor 2 Organisma sebarang benda hidup. Nombor 2. Boleh tahu kamu tulis dalam buku nota kamu, organisma bermaksud sebarang benda hidup. Kamu tulis yang organisma bermaksud sebarang benda hidup. Okey, contohnya manusia dan kamu tulislah ni. Contohnya manusia. Cikgu, apa organisma termasuk? Okey, organisma bermaksud sebarang benda hidup. Sebarang benda apa? Hidup. Okey, contohnya manusia dan serangga. Manusia dengan dan serangga. Okey Tom? Okey. Jadi contoh dekat sini kamu tengok amoeba, euglena, paramecium. Ini bakteria kita tak boleh nampak. Macam coronavirus juga kita tak nampak. Tapi amoeba, euglena ni ada dekat tasik, kolam-kolam air. Okey, sistem pengangkutan bukan saja pada manusia tetapi melibatkan tumbuh-tumbuhan Contohnya dekat pokok ni kamu tengok pokok ni ada phloem, ada xylem. Okey, phloem angkat makanan untuk tumbuhan, pokok. Xylem angkat air untuk pokok. Dia pun ada salur dia. Salur ni maknanya aliran untuk air keluar masuk, okey. Jadi apakah kepentingan sistem pengangkutan dalam organisma? Boleh tak tulis ni Tom? Kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Okey, apa pentingnya? Kenapa kena belajar benda ni cikgu? Okey, sebab kita kena tahu apa pentingnya supaya sistem pengangkutan ni penting untuk cikgu, yang ni nombor 3 punya ke? Ni nombor 3. Okey. Jadi sistem pengangkutan ini penting. Kerana apa penting? Okey, tenaga kerana keperluan sel seperti oksigen nitrogen digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi. Yang saya highlight ni Tong, kamu tulislah nombor 4. Okey, keperluan sel penting untuk kita bagi sel tu oksigen, nutrien. Nutrien ni apa? Nutrien ni makanan lah, makanan. Okey, yang digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi. Okey, ni nombor 4. Okey, yang saya tunjuk ni. Kalau kamu tak nampak, saya besarkan lagi sedikit. Okey, nampak ni nombor 4. Keperluan sel seperti oksigen dan nutrien yang digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi sel. Respirasi ni apa? Pernafasan. Sel pun ada bernafas. Jadi kalau kamu tak bernafas, apa jadi pada kamu? Kamu akan lemah dan akan terus meninggal kan? Jadi sel pun macam tu. Okay, dia perlukan sistem pengangkutan. Okay, seterusnya nombor 5 sistem pengangkutan mengangkut bahan sel tumbuhan seperti garam, air dan hasil fotosintesis. Ini untuk tumbuhan lah. Ini nombor 5. Kamu salin nombor 5.
Sistem pengangkutan mengangkut bahan keperluan sel tumbuhan seperti garam mineral. Garam mineral ni macam pokok, dia perlu baja tau. Pokok dia perlu magnesium, dia perlu natrium, dia perlu fosforus. Ini mineral. Ya, mineral ni kamu dah belajar masa dekatan 2. Untuk dia punya kesihatan badan, ya. Untuk tumbuhan pun ada badan juga, dia untuk sihat, ya. Jadi dia perlukan air. Dan untuk apa semua ni? Untuk fotosintesis. Fotosintesis ni apa pula cikgu? Okey, fotosintesis adalah proses tumbuhan buat makanan dia sendiri. Okey, fotosintesis adalah proses tumbuhan buat makanannya sendiri. Dia perlukan cahaya, dia perlukan air, okey, dia perlukan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Glukosa tu macam makanan lah, ya, makanan. Okey, ni nombor 5. Baik, nombor 6 last kali, ya. Lepas ni kelas kita akan tamat. Nombor 6. Okey, saya nak tahu Tong. Tong boleh dah habis salin Tong? Nombor 5. Dah. Okey, cantik. Cepatnya Tong. Lepas ni saya nak tengok kamu tunjuk kamu punya hasil tulisan, ya. Okey. Okey, nombor 6, sistem pengangkutan menyingkirkan bahan kumuh bertoksik keluar dari sel. Okey. Dalam organisma ke persekitaran luar. Ini last sekali. Lepas ni tak ada dah. Okey. Sistem pengangkutan menyingkirkan bahan kumuh. Bahan kumuh ni apa cikgu? Okey, bahan kumuh ni macam tai, macam karbon dioksida, macam air kencing. Semua ni kita perlu buang. Singkir, ya. Menyingkirkan ni maksudnya membuang. Membuang daripada badan bahan kumuh yang bertoksik. Toksik ni maksudnya beracun. Kalau kamu simpan kamu punya air kencing, kamu simpan kamu punya tahi lama-lama, apa jadi? Kamu akan ada penyakit. Jadi sebab itu sistem pengangkutan ni pun untuk membuang karbon dioksida. Yang kita tak boleh hidu karbon dioksida. Asap kenderaan contohnya, lori, asap kereta. Kalau kita hidu ataupun kita sedut, ya, udara tu, kita akan batuk dan boleh mati, ya. Sebab dia beracun. Jadi perlu sistem pengangkutan ni pentingnya untuk membuang keluar, tak masuk dalam badan. Okey, itulah 3 sistem kepentingan badan. Jadi itu saja untuk hari ini. Tong, boleh tak kamu tunjukkan kamu punya tulisan kat skrin? Nanti saya tambah lagi ke 3 air sana. Okey Tong, terima kasih untuk hari ini. Ini sahaja yang kita ada. Jadi jumpa lagi di waktu yang sama pada hari esok. Okey, terima kasih. Okey, boleh left group